Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita terhadap satu tajuk kitab yang pecah yang kita bicarakan pada bulan yang sudah, iaitu persiapan untuk kita bila dekat kita nak mati. Masa yang paling utama dalam hidup kita ni, waktu mana kita dalam hidup kita ni, waktu mana kita dekat nak mati. Sebab ramai mana orang dekat nak matinya kacau ke syaitan. Bila dekat nak mati tu, syaitan kacau dia. Bila kacau, ia menyebabkan ada di kalangan kita ni dia mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Ni yang menyebabkan kita ni nak tak nak dalam hidup kita kena belajar supaya kita ni bila dekat nak mati ni, kita ni tak dikacau ataupun kita tak dikhianat oleh yang disebut dengan syaitan bila dekat kita nak mati. Sama juga kadang-kadang syaitan tak kacau, tapi hak dia kacau pada kita hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ni mari duk kacau pada diri kita, mari buat khianat ke diri kita pun boleh terjadi juga. Dalam hidup kita ni, para hadirin yang dihormati sekalian, kita kena tahu ada musuh-musuh yang semua nak buat khianat ke kita. Nak buat khianat ke kita ni, kalau kita perhati dah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, iaitu yang pertama yang disebut dengan orang kafir. Orang kafir ni dia nak suruh kita mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Hak ni memang usaha demo lah. Hak berlaku siapa kita tengok di Palestin lah ni sama jugalah, kira sama. Nak suruh ramai di kalangan orang Islam ni mati dalam keadaan ia tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keadaan yang pertama. Yang kedua, orang yang nak pakai nak kau kita ni biar kita mati tak beriman juga, ia disebut dengan orang munafik. Orang munafik ni pun buat khianat juga pada diri kita. Dia cari jalan nak suruh kita ni teragak-agak. Bila dekat nak mati, kita teragak-agak kepada Islam. Kita teragak-agak dalam hidup kita. Ya qada ni sentiasa mari dalam tubuh badan setiap di kalangan orang yang dekat nak meninggal dunia. Ia menyebabkan ketika tu kita jadi teragak-agak nak ikut Islam ke nak ikut selain daripada Islam. Ini gangguan dia panggil bila kita dekat nak meninggal dunia. Yang ketiga yang ganggu kita dia panggil syaitan. Syaitan ni pun ganggu juga dekat nak mati ni. Syaitan akan ganggu setiap di kalangan kita. Dia buat khianat ke kita ni, siapa peringkat kita tak boleh nak mengucap. Padahal Rasulullah dah ajar dia, man qala la ilaha illallah fi akhir umrihi dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang boleh sebut la ilaha illallah dekat dia nak mati, dijamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mari lekat di gerhai kita ni tak boleh nak mengucap. Ada di kalangan kita ni siapa peringkat mereka cari mana la ilaha illallah. La ilaha illallah datuk badan kita ni, cari di hujung tangan kita pun tak jumpa, cari dekat kaki kita pun tak jumpa, cari dalam hati kita pun tak jumpa, cari pah kepala. Dalam hadis Rasulullah sebut cari dalam kepala pun tak ada juga la ilaha illallah. Tapi Allah sayang dia, Allah nak suruh dia selamat juga daripada neraka ni. Lagu mana cara Allah Subhanahu Wa Taala nak buatnya? Allah suruh malaikat tepuk bau dagu. Bau dagu tu malaikat tepuk sekali dekat bawah bau dagu tu kan. Ketika tu tobik lalu daripada mulut la ilaha illallah. Ada di kalangan kita ni bau dagu tu sekali tobik Allah dia. Allah sekali dekat tarik lalu. Nyawa tobik lalu
daripada tumpah dia seorang ni. Kemudian ni yang ketiga, gangguan syaitan. Syaitan ni dia ganggu sampai pikat kita tak boleh nak mengucap. Yang keempat, gangguan kita bila dekat nak mati ni, ia disebut dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ni mari wakkan nak ke diri kita. Para hadis sekarang biasa duk dengar kan, dia panggil istilah qarin. Dia panggil qarin ni, salah satunya kalau kita nak sebutnya, dia berkait juga dengan nafsu kita. Sebab tu kita ni didik diri kita ni, dan didik qarin sekali dengan kita. Rasulullah SAW sebut, tiap-tiap anak Adam ni semua lahir dengan, beserta dengan kelahiran dia tu, dia disebut dengan qarin. Lalu sahabat-sahabat tanya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, bahkan kamu ada qarin juga ke Rasulullah? Rasulullah jawab, bala ana, bal ana. Rasulullah jawab gitu, bahkan aku dengan Rasulullah, tapi qarin aku telah Islam tu. Rasulullah sebut demikian. Waktu mana tubik-tubik itu dah Islam tu qarin Rasulullah SAW. Mana kalau qarin kita ni duduk sekali dengan kita ni, dengan kita ni kena didik dia, kena sentiasa asuh dia. Asuh dia ni, kalau kita jadi baik, baiklah qarin kita. Tapi kalau kita ni buat perangai udahlah qarin kita. Yang ni yang menyebabkan main dekat kita, dekat nak mati tu, mari gangguan qarin ni ganggu pada kita. Tarik kita duk teringat ke harta, duk teringat ke rumah, duk teringat ke batu, duk teringat ke apa ni, tak teringat ya kita ni nak menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadis sekarang, dalam hidup kita ni, benda yang paling penting sekali kita kena jaga, tarik dekat nak mati. Tarik dekat nak mati ni lah benda yang paling penting yang kita kena jaga sangat. Masa lain tu, masa-masa ni, katakanlah dalam ni, tak apa lagi, kita boleh lagi, ada lagi orang boleh tunduk, ada lagi orang boleh peringat. Tarik-tarik hak kita duduk, masa kita dengan sains-sains dan sebagainya, tak apa. Tapi tarik dekat nak mati, masa tu kita kena guna diri kita sendiri, kena jaga diri kita sendiri, akal kita sendiri, perasaan kita sendiri, nak suruh jaga supaya biar betul dengan hak kita sebut. Tiap kali mana kita mayat, kita sebut sama, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tolong bimbingkanlah aku ke jalan yang lurus. Ketika dekat nak mati tu, syaitan ketarik nak suruh kita ni tak ingat ke Tuhan. Kita bayar, kalau kita mayat pun, tengah kita mayat tu pun tak teringat ke Tuhan. Tengah mayat, kita molek-molek dah tengah mayat, tapi pada kita ni duk teringat banjir ke tak banjir, banjir ke tak banjir. Pada kita ni duk main, duk teringat banyak lagi, duk lewat hidup kita, padahal kita tengah mayat. Ada kadang-kadang kita tengah baca Quran, kita tengah baca Quran, tapi pada kita ni duk teringat ke dapur, teringat ke lembu, teringat ke kerja-kerja kita ni banyak laju. Quran tengah baca, mulut tengah baca, tapi dalam masa yang sama, hati kita ni tak boleh pergi sekali dengan yang disebut dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita bayar dekat nak mati. Allah dekat nak mati ni, dia jadi, Rasulullah kata, orang dekat nak mati ni, kalau mu boleh tengok, supaya orang jatuh dalam laut, orang tak pandai berenang, jatuh dalam laut, ikut nak capai sebelah kanan, sebelah kiri, pegang ni, semua rasa ikut orang lah, lepas lah. Kalau orang lepas tadi, dia pegang belak dia. Kalau ada orang terjun nak samakan dia, tak kena gaya dia rukat atas orang tak terjun nak samakan dia tu. Nak sebut juga apa dia? Kerana lemah di saat itu. Orang dekat nak mati, kita dekat nak mati ni pun lemah jugalah, dia jadi lemah. Waktu mana dekat nak mati tu kan, jadi kosrabu, orang benda hak mari dekat dengan kita nak meninggal dunia. Sebab itulah hamba dalam masa yang hamba karya kita ni, hamba susun kita ni, nak buat lagu mana, nak suruh kita ni jangan lemah. Dekat nak mati tu, kita boleh molek je, pada kita ni molek, kita boleh fokus. Waktu mana kita dekat nak mati tu, kita boleh dalam keadaan yang kita tahu, aku ni roh nak tubik ni, nak tubik. Tiba tu kan kita molek je pada diri kita ni. Untuk apa dia?
untuk kita nak pergi ngadap depan Allah SWT. Kalau molek ketika tu dia panggil husnul khatimah. Kalau lah kita ni ketika tu kita jadi kelewat, jadi serabu, kita jadi dalam keadaan yang tak bersedia, nak marah, mari perasaan benci, mari perasaan tak suka, mari perasaan pelik, mari pada tubuh ada kita. Sebab kita seorang dah kena. Ketika tu tak, orang lain tak kena. Kadang-kadang kita tengah tidur, malaikat mari gerak kita, malaikat gerak, bangun, mati dah tu. Sebab mati tu kan Allah, kita dah tengok kotor lelaki kita tengok korang rumah kita, dia dah tidur boleh, kita nak mati ni. Acuk kita bayar, ketika tu lagu mana? Serabut kita ni, nak marah ketika tu, kita ni sorang-sorang nak kena pergi. Bila kita sorang-sorang nak kena pergi, gapo kita nak bawa ni? Ketika tu, nak kena tinggal dah dunia ni. Dunia nak kena tinggal dah. Tubuh badan kita nak kena pergi dah. Jasad kita, roh kita nak kena pergi dah. Ketika tu, kalau kita jadi kelewat, jadi serabu, ketika mana dekat nak meninggal dunia tu, ada potensi dia panggil mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bila su'ul khatimah maknanya neraka lah dalam hidup. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita mati husnul khatimah, syurga, puas hati dalam hidup. Hidup kita ni nak pergi ke situ dah. Hujung sup dalam hidup kita ni nak pergi ke syurga ke nak pergi ke neraka. Dua tu je. Tanya kita jaga molek dalam hidup kita ni, molek kita jaga tu kan, biar apa sup sampai ke syurga Allah SWT. Jangan sampai pekat kita di atas dunia ni molek. Mati masuk dalam kubur, masuk neraka tadi. Tak ada faedah satu hidup. Hidup kita tak ada manfaat langsung. Hanya pertama masuk kubur pun seksa tu. Duduk dalam kubur hanya pertama pun seksa tu. Lepas tu nak pergi sampai ke akhirat, nak boleh sampai ke yang disebut dengan pada mahsyar, nak boleh lepas sampai ke dalam syurga, dalam neraka ni, na'udzubillah min dzalik, nak boleh lepas daripada dua tiga perkara ni, dari payah dalam hidup kita. Suatu hamba bila mula sekali dalam kitab yang kita belajar ni, pada muka surat yang ke-10, berahan sekali perhati molek amalan ketika mana kita tu nasihat lagi ni, hak kita kena jaga yang pertama dalam hidup kita ni, tolong banyak baca Quran. Quran tu jangan kita malas baca Quran. Itu amalan yang pertama kena jaga sangat. Dan masuk minggu sudah ni, janganlah siapa orang jetih ni tak ada tak boleh nak baca Quran, mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Hanya siapa yang mati dalam keadaan tak boleh baca Quran kan, kalau kita boleh dengar suara dia duduk tepik dalam kubur tu kan, Allah saja yang tahu. Rugi dalam hidup ni. Di antara amalan yang paling besar kita kena jaga sangat dalam hidup kita ni, baca Quran. Baca Quran ni yang sebut banyak kali dah. Kalau dah boleh baca dah, tolong tadabbur Al-Quran. Tolong tadabbur, belajar lagi Al-Quran. Kalau dah tadabbur dah, belajar dah tafsir Quran. Hamba sebut, kalau tak ada nak belajar tafsir yang banyak pun, belajar 3 surah dah. Orang perempuan belajar 3 surah. Surah An-Nisa, surah An-Nur dan surah Al-Ahzab. Kalau ni 3 surah ni orang perempuan biada. Manakala orang lelaki belajar 2 surah sebelum meninggal dunia ni. Yang pertama surah Al-Baqarah, yang kedua surah Al-Imran. Ini 2 surah ni paling tidak kita tadabbur. Pada dia kita tadabbur ni maknanya kita belajar tafsir, cari tutup guru hak mana hak boleh baca tu, hak mana tak boleh baca lagi, tolong baca Quran, belajar walau bikak. Rasulullah kata walaupun dalam keadaan musbuk tu musbuk, ketika mana membaca Quran tu mu tak boleh nak sebut ni, tapi mulut mu sebut kak itu pun Allah beri pahala ketika mana mu sebut kalimah yang demikian. Nak sebutnya belajar. Hak mana dah belajar dah baca Quran, dia belajar dah tafsir Quran, tadabbur Quran, dia sambung yang ketiga, ngapa Quran. Ngapa biar banyak dalam dada kita ni, biar banyak ayat Quran, biar penuh dalam dada kita. Kita kata kalau nak ngapa 30 juzuk, tak ingat dah, tak ada dah ustaz. Tengok kompor kita ni macam tak ada dah, nak habis 30 juzuk. Apa kita makan banyak sangat dah. Ketika muda-muda dulu bukan semenjak dengan kenggor-kenggor pun kita makan.
Jadi benar belajar dah kita. Lepas tu kita nak buat lagu mana? Ngapa dah ada 3 surah. Paling-paling tidak kita kena ngapa. Sebelum kita mati ni 3 surah ni kita hafal. Yang pertama surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk kita hafal molek 30 ayat je. 30 ayat. Yang kedua kita hafal surah Al-Kahfi. Apa surah Al-Kahfi? Biar ada dalam dada kita ni surah Al-Kahfi. Biar kita mati tu, masa kita mati tu dalam dada kita ni ada surah Al-Kahfi. Lepas tu kita ingat dah surah Al-Kahfi. Tak mati juga kita. 110 ayat ya surah Al-Kahfi ni. Habis surah Al-Kahfi, hafal pula surah yang 3. Surah 3 ni surah yang paling pendek dari Quran. Surah Al-Baqarah dia panggil. Tak panjang pun 280 ayat ya. 280 ayat ni kita ngapa? Bapa ia 3 surah ni banyak kelebihan. Banyak kelebihan ya Allah jadikan terhadap 3 surah. Kemudian yang keempat, kita dengan Quran ni kita beramal. Setiap kali mana kita baca ayat kita beramal dengan Quran, dengan ayat tersebut. Ayat ni Allah nak ajar apa? Ayat ni Allah nak suruh buat lagu mana? Ayat ni dipanggil beramal dengan ayat Quran. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia tak khatam Quran dalam setahun, sebutir Quran, tapi dia beramal setiap satu ayat. Satu ayat tu dia beramal satu ayat. Ayat kedua dia beramal lagi. Ayat ketiga dia beramal lagi. Tiap-tiap satu ayat dia akan beramal sampalah dianya tak habis sebutir Quran bacaan, tapi dia beramal dengan Al-Quran Al-Karim. Itu akhir-akhir dalam hidup dia beramal lagi. Ni di antara amalan pertama yang kita kena buat sepanjang kita hidup ni, supaya kalau kita mati ngejuk, maka di waktu tersebut kita dah ada dah Quran dalam tubuh ada kita ni sendiri. Hari ni kita sambung yang kedua. Pada muka surat 12. Orang ni sekian boleh tengok muka surat 12 pada diri kita ni, amalan yang kedua yang kita diajar supaya kita jaga sangat pada diri kita. Yang kedua, memperbanyakkan membaca surah Az-Zahrawain. Banyakkan kita baca surah Az-Zahrawain. Gapo surah Az-Zahrawain? 2 bunga yang mekar berkembang. Ini nama dia Az-Zahrawain. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar supaya Rasulullah sebut semua pembaca kelak akan mendapat syafaat di pada mahsyar. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, iqra'ul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut baca Quran. Baca Quran ni sebanyak mana kita makan. Berapa kali kita makan sehari? Kalau kita makan 3 kali sehari, baca Quran 3 kali sehari. Itu senang pada diri kita. Sebab kalau kita tanya apa ya kita kena makan, kena baca Quran sebanyak mana kita makan. Kerana baca Quran ni untuk kita makan untuk jasad yang untuk terus hidup. Tapi kita baca Quran ni untuk jiwa kita untuk terus hidup. Dua benda tu beza. Dia bagi. Lagi banyak kita makan, lagi cepat kita mati. Tapi lagi banyak kita baca Quran, lagi hidup hati kita. Itu beza situ dia panggil. Maka waktu mana kita makan ni, kita ingat aku makan ni untuk jasad aku. Tapi lepas pada ni, aku kena baca Quran untuk hati aku. Kerana apa dia? Di antara besarnya dari hidup aku ni, hati dia hidup. Saat mana kita nak mati, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kan. Rasulullah kata, siapa-siapa yang hidupkan 2 malam Aidil Fitri dan malam Aidil Adha, Rasulullah kata Allah akan hidupkan hati dia di saat mana dimatikan hati di kalangan manusia. Biasanya manusia akan mati di saat mana manusia ni akan mati, hati dia akan mati di saat mana yang disebut dengan waktu mana dia dekat nak meninggal dunia. Yang pertama, hati kita ni akan mati bila dekat kita menghadap dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kali yang pertama dalam hidup kita, hati kita akan mati. Tapi orang yang
dia hidup malam hari raya, dua malam hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha. Dalam hidup dia tersebut Allah hidup hati dia ketika mana dekat nak mati. Ketika mana dekat nak mati tu Allah hidup ke hati dia. Tu kali yang pertama, hati kita ni akan mati. Yang kedua, bila hati kita ni mati, hati manusia ni akan mati bila dekat dengan waktu mana dia mula-mula masuk dalam kubur. Mula-mula masuk dalam kubur tu kan, kejut dia tu, Allah, sampai pekat dia ni jadi rasa takut berbunyi pada diri dia, mati hati dia. Kali yang ketiga, hati ni mati bila bangun di padang mahsyar, melayar surat amalan manusia. Bangun tu melayar surat amalan manusia ni, mati hati. Ini kali yang ketiga. Kali yang keempat, hati manusia ni mati bila? Hati manusia ni mati bila nak melalui titian sirat. Nak lalu titian sirat tu, mati hati manusia. Rasulullah kata, kalau mu hidup kepada dua hari raya Aidil Fitri dengan Aidil Adha, mu hidup dua malam ni, Allah akan hidup ke hatimu di waktu mana dimati ke hati manusia. Tu salah satu cara kita nak suruh hidup ialah kita baca Quran. Kita malam raya, biasa orang kita ni sibuk buat topat lah, sibuk buat kuih raya, sibuk Quran tak setuh dah. Biasanya gitu. Allah dia nak suruh kita ni, walaupun malam raya kena baca Quran. Jangan berhentilah baca Quran. Orang kita ni dia baca Quran bila dalam bulan Ramadan, hujung-hujung tu kan dia nak khatam. Dia khatam tu kan tak baca-baca. Ni orang kita perangai di kalangan kita ni sendiri. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Siapa-siapa jadi hidup dengan Quran di akhirat esok, dia mari di akhirat tu bersama dengan dia tu, Quran yang bagi syafaat untuk dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hidup dia dengan Quran, jalan dengan Quran, makan dengan Quran, tidur dengan Quran. Hidup dia dengan Quran. Di akhirat esok, Quran yang akan bagi syafaat untuk diri dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Iqra'u Zahrawain." Kalau mu tak ada pun, membaca dua surah ni lah dalam hidupmu. Dua surah ni membaca sama, Al-Baqarah wa Suratul Imran. Bacalah dua surah yang penuh dengan bunga. Dua surah yang berbunga dipanggil Zahrawain. Dia comel sangat dua surah ni. Surah ni ambil nama Zahrawain ni, letak nama ke nama anak ambil. Anak dia keempat, dia kelima tu, anak ambil tak Durrah Zahrawain. Letak nama Zahrawain ni Rasulullah sebut. Kalau para hadis sekian letak nama anak pun boleh letaklah. Selain daripada Zahra, kita biasa letak Fatimatul Zahra. Kadang-kadang kita letak nama selain daripada Zahra, kita letak Zahrawain. Siapa je sebut Zahrawain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nama kalau kita boleh letaklah pada diri kita ni. Kemudian gapo Zahrawain ni? Kalau orang sebut, orang tanya gapo nama surah Zahrawain? Dua ni, Al-Baqarah wal Imran. Dua surah ni dipanggil Zahrawain. Rasulullah kata, bacalah kamu dalam hidup kamu ni dua surah Zahrawain. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah. Kerana dua-dua surah ni akan mari di akhirat esok. Rasulullah kata, ka'annahuma ghamamatan. Seumpama Rasulullah kata dua surah ni akan mari di akhirat esok ni macam satu awal besar, dua awal besar dengan mari duduk ke diri kita. Dua awal besar ni Rasulullah kata, au ka'annahuma ghayayatan. Riwayat ni dia jadi syok, dia jadi ragu-ragu. Riwayat ni dia kata Rasulullah ghamamatan ke ataupun ghayayatan. Rasulullah sebut dua ni, sama ada Rasulullah kata macam awal yang besar ataupun burung-burung yang penuh dekat di akhirat esok yang menaungi pada seorang yang hidup dia rajin baca dua surah. Hidup di atas dunia ni baca dua surah ni, baca sama 3 hari sekali, 3 hari sekali kita baca ni. Kalau kita tanya, Ustaz tiap-tiap hari kau nak baca? Tak. Ahli ulama kata paling tidak 3 hari sekali. Berdasar dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata
bacalah dalam rumah kamu surah Al-Baqarah. Rasulullah kata, kerana kalau kamu baca surah Al-Baqarah selama 3 hari, syaitan tak akan masuk dalam rumah kamu. Itu Rasulullah sebut, lepas pada 3 hari syaitan masuk balik dalam rumah kita. Mana-mana rumah yang kita tinggal lebih 3 hari, syaitan masuk. Lalu Rasulullah ajar, lagu mana cara nak suruh pada di rumah kita ni selamat daripada syaitan masuk. Baca surah Al-Baqarah. Rasulullah kata membaca surah Al-Baqarah, fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqan min tayr as-sawaf. Rasulullah kata ataupun di akhirat saya boleh tengok macam burung tu penuh macam lagi. Burung tu mari penuh duk tutup pada diri kamu, melindungi daripada kepanasan daripada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Tuhajjani an ashabihima. Dua surah ni Rasulullah kata dia akan jadi penghujah kepada orang yang rajin baca surah. Siapa-siapa yang rajin dalam hidup dia baca surah ni, dia bulan sama, dia akan akses dua surah ni akan menjadi peguam bela pada dia. Bila sampai tak payah sampai di akhirat lah, masuk dalam kubur je, ketika mana orang lain kena pambak amalan lain tu kena pambak, dua surah ni tak boleh nak dihambat. Dua surah ni dalam kubur. Mereka tanya, apa yang mu tak pergi? Malaikat mengkanan akan tanya, apa yang mu tak pergi? Aku ni Allah suruh jadi peguam bela pada hamba Allah orang mati. Bila mu tanya, aku akan jawab bagi pihak dia. Aku akan jawab bagi pihak dia. Macam kita pergi ke mahkamah. Bila kita pergi ke mahkamah, kita dah senyap je, tapi peguam bela kita dah jawab bagi pihak kita. Dia menyebabkan kita ni sama lah pada diri kita. Kerana dia kerana ni menolong kita. Siapa kita nak suruh minta tolong bila dia dalam kubur sesat? Dua surah ni kita baca sama. Bila kita baca tu, kita yakin bila kita masuk dalam kubur mata lagi, dia akan tolong kita. Bila bangun di akhirat sesat, dia akan kawal kita. Kawal ni kita ni yang menyebabkan kita ni rasa selamat sama. Dua ni akan jaga diri kita selamat di akhirat sesat. Rasulullah kata dua-dua ni tuhajjani an ashabihima, jadi peguam bela kepada siapa-siapa yang rajin hidup dia baca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Lalu Rasulullah sebut iqra'u surah Al-Baqarah, rajin membaca surah Al-Baqarah. Paling kalau mu tak ada baca surah Al-Imran pun baca surah Al-Baqarah. Rasulullah sebut fa in akhzaha barakah. Bila mengambil surah Al-Baqarah, berkat hidup. Berkat hidup kita kan. Kita bukan nak rumah besar, tapi kita nak rumah berkat. Kita bukan nak harta banyak, tapi kita nak harta berkat. Buat apa harta banyak, tapi duk sibuk kena sekejar ke SPRM tiap-tiap hari. Orang kita kan nak harta banyak, tapi kan bila boleh harta banyak kan, mulalah juri pun duk sibuk tengok. Hak duk sibuk dalam hidup kita ni, orang-orang jadi pelik. Dia ni boleh pergi banyak, main mana ni jadi besar kita mula jadi mikir. Kita pun jadi sesa hidup harta. Tapi hak dalam hidup kita bukan nak ke harta banyak, bukan nak pakat biar besar, tapi kita nak biar berkat. Harta biar berkat, kita nak rumah biar berkat, segala benda dalam hidup kita ni biar berkat. Salah satu cara nak suruh jadi berkat, bila sentiasa baca surah Al-Baqarah, berkat lalu dalam hidup kita ni jadi berkat. Allah berkat ni gapo? Kita akan tanya balik, berkat ni gapo Ustaz? Berkat ni satu benda yang sikit tapi kita rasa banyak. Kadang-kadang kita makan sikit tapi cepat kenyang. Tanda berkat lah tu, tanda berkat. Ada orang makan satu tun beras sedang itu, tak kenyang-kenyang, dan makan tu kan makan. Kita tanya balik, dia ni orang ke hatu raya ni, dia ni makan tak berok-berok sini, tak buat-buat air besar, tak pergi tanda makan. Bapa tak berkat. Ada orang
nampak gambaran dalam hidup dia hilang berkat. Ada orang duit banyak, gaji tiap-tiap bulan 30,000, 40,000, tapi hangin duk atas kepala, duk mikir tiap-tiap hujung bulan, duk mikir ni nak kena bayar hak tu, nak kena bayar hak ni. Ni nak suruhnya kepada harta terberkat. Rasulullah kata, kalau mu nak berkat dalam hidupmu, mu baca surah Al-Baqarah. Fa in akhzaha barakah. Bila mu ambil surah Al-Baqarah, berkat hidupmu. Wa tarakaha hasrah. Bila mu tinggal surah Al-Baqarah, mu rugi. Rasulullah kata rugi. Siapa-siapa dia tak buat amalan dalam hidup dia dengan surah Al-Baqarah, rugi lalu dalam hidup dia. Rugi ni jangan nampak kita tika nego jadi rugi ya. Tika mana kita jual, orang tak beli barang kita, rugi lah. Dah. Rugi-rugi ni bila tak ambil surah Al-Baqarah dalam hidup ni, tak jadikan satu jalan sebagai satu jalan yang terbaik pada diri kami. Wala tastati'al batalah. Rasulullah kata, kalau mu hidup dengan Al-Baqarah, mu sentiasa dengan Al-Baqarah, tiap-tiap hari dengan Al-Baqarah, ataupun 3 hari sekali dengan Al-Baqarah, mu tak akan kena sihir dalam hidup ni. Rasulullah kata tak kena. Siapa yang hidup dengan surah Al-Baqarah, dia tak akan kena sihir dalam hidup ni. Kita ni kan, dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita tak perasan kita kena sihir. Tapi kita pelik, bangun tidur tengok lebih-lebih pohon kita. Kita kan sibuk tanya, bila langgar kati, bila langgar pucuk kati. Padahal lebih di pohon. Bangun kadang-kadang tidur tu jaga, lekat. Jadi macam ada benda lekat. Lepas tu kita pun apalah nak tidur, tak minum air ke, kita tanya. Siapa jadi lekat? Dok, itu tanda-tanda sihir. Tanda-tanda kita kena sihir. Kita tak berasa kita kena sihir. Orang Melayu kita ni ramai nak kena sihir, tapi dia tak berasa dia kena sihir. Tahu-tahu mari nyakit dia tu badan. Kalau ni pula orang sihir pula macam-macam cara hak dia sihir. Orang boleh sihir ikut handphone orang boleh sihir. Orang sihir ikut mesej. Orang sihir ikut WhatsApp. Maknanya jin-jin pun ICT juga dalam kita. Ini sihir, orang sihir. Kadang-kadang sihir ikut telefon ya. Pukul 2 pagi, kering kita pun ingat siapa akak. Hello tu. Lalu kena jatuh rukuh lalu. Bapa sihir melalui handphone. Rasulullah kata, ni kalau hidupmu sentiasa baca surah Al-Baqarah, mu tak kena sihir. Sihir itu satu. Pecahan sihir ni pula ada lagi. Pecahan sihir, apa dia? Gangguan. Dia panggil macam histeria. Histeria ni dia tidak kata, dia tidak dianggap dipanggil sihir, tapi gangguan. Jin mari kacang. Bila kita duduk tepi, duduk nyanyi dalam bilik air, duduk nyanyi dalam bilik air, duduk tepi dalam bilik air tu, jin pun tension juga sebenarnya. Dah orang duduk tepi dalam bilik air, tubik bilik air juga kena lalu duduk ngau topik dan sebagainya. Kebanyakan setengah sekolah tu, budak-budak sekolah, dia masuk bilik air tu tandas tu, dia masuk tandas tu kan, duduk mata topik tandas tu kan, kena lalu. Dia panggil gangguan, histeria. Ataupun mikir banyak laju. Siapa tak boleh dah fikir, tanah dah pada mikir masalah keluarga, masalah suami, masalah anak-anak, masalah isteri. Kuat laju, jadi ising pada ni, kuat laju duk mikir. Ni pun Rasulullah kata supaya mu tak kena gitu tu, membaca surah Al-Baqarah. Ngaji baca surah Al-Baqarah. Ataupun lagi hak di kalangan kita kena saka. Allah saka ni sial. Ramai orang kita tak khabar kena saka. Malam-malam tidur tu bunyi gigi, kak gigi. Gigi ni kena. Ataupun rasa sakit belakang. Macam ada orang duk bergaya di belakang. Ataupun duk mimpi, malam-malam mimpi air banyak. Mimpi dalam banjir sana. Mimpi dalam ombak, dengan ombak yang besar. Mimpi budak-budak kecil duk menyusul budak kecil. Ni gangguan saka. Saka ni masalah. Tapi kalau kena gangguan pusaka tak masalah dah.
Kena gangguan saka ni kan. Mula nak jadi tak sedap dekat dengan orang. Nak duduk dalam tempat gelap. Mula kita je tak sekecek dengan orang. Mula bosan tengok orang ramai kan, tak boleh. Dia jadi sakit lalu. Tu ada dia. Ni gangguan saka. Ramai orang kita kena. Saka-saka ni Rasulullah kata lagu mana nak suruh halal daripada kena saka ni, murajim baca surah Al-Baqarah. Bila murajim baca surah Al-Baqarah, adalah gangguan-gangguan ni hilang dalam tubuh ada kamu tersebut. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Rasulullah sebut, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan buat rumah-rumah ni macam kubur. Rasulullah sebut, rumah-rumah tu jangan jadi macam kubur. Inna syaitan yanfir minat bait alladhi taqra'u fihi surat al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan, Rasulullah kata, dia akan lari mana-mana rumah dia dibaca surah Al-Baqarah dalam rumah tersebut. Rumah, mana-mana rumah dia tak dibaca surah Al-Baqarah jadi macam kubur. Rasulullah sebut gitu. Mana-mana rumah kita tak baca surah Al-Baqarah, kita bagi hari ni, kita berhati bila terakhir surah Al-Baqarah dibaca oleh kita. Daripada tarikh waktu terakhir surah Al-Baqarah dibaca tu, rapat kalau ni rumah kita ni macam kubur, sunyi, tak ada ruh, dia bagi tak ada kehidupan. Kita pun jadi balik rumah, jadi kita dalam rumah apa? Tak ada. Ya, kita tak baca surah Al-Baqarah. Rasulullah kata, baca surah Al-Baqarah. Bila membaca surah Al-Baqarah, syaitan melarikan diri daripada rumah kamu, jadi bacakan surah Al-Baqarah. Yang ketiga, hari ini sambung yang ketiga. Yang ketiga, melazimi berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa kita hidup ni, jangan berhenti selawat. Jangan berhenti selawat. Bagi tadi itu mulut kita tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berapa kali sehari kena selawat ni? Sebanyak 1000 kali sehari. Kalau kita baca dalam kitab cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tak akan tidur dalam hidup dia selagi mana dia tak habis selawat pada Nabi sebanyak 70,000 kali sehari. 70,000 kali sehari baru dia tidur. Kita ni 70 kali pun jendera dah kita. Kita tak ada lebih kurang 70 kali pun. Ada kadang mari 7 kali selawat agak dekut dah. Nak sebutnya kita hidup kita ni tiap-tiap hari selawat. Bapa kita kena selawat, kita akan tanya, bapa kena selawat. Selawat ni lagu mana? Kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapa yang kita kena selawat, kita tanya, bapa kena selawat. Nak suruh Rasulullah kenal kita. Kalau kita tak selawat, Rasulullah tak kenal kita. Dan kalau Rasulullah tak kenal kita, masuk dalam kubur mental lagi je, tak lepas lalu. Soalan kedua ditanya, lepas tanya ma rabbuka wa ma nabiyuka, lagu mana dengan nabimu? Bila tanya lagu mana dengan nabimu tu, tak boleh nak jawab dah kita, tak boleh nak jawab dah. Sebab apa dia? Sebab kita hidup tak selawat. Mulut kita ni, orang mukmin ni, lagi kita dekat nak mati, lagi banyak kita selawat. Lagi kau dekat kita nak mati, kau selawat ya. Tak kena buat iaga satu, tak ada. Waktu mana kita selawat tu, ada seorang malaikat mari usung selawat kita ni, bawa depan Nabi. Ya Rasulullah, ni orang jetih duk selawat kamu ya Rasulullah. Ni nama dia sekian duk selawat kamu ya Rasulullah. Rasulullah bila malu di akhirat sesat, Rasulullah panggil nama kita awal-awal. Bila kita tanya apa ya Rasulullah boleh panggil nama kita? Sebab rajin kita hidup selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni penghubung hubungan kita dengan Rasulullah. Firman Allah Taala untuk berselawat ni, Allah Subhanahu wa taala sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat selawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman pada Allah, selawatlah kamu kepada Nabi kamu sebanyak mungkin dalam hidup kamu.
Wasallimu taslima. Selawat ia sebenar-benar selawat dalam hidup kami. Paling tidak sebut mudah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu paling mudah. Kalau ada orang lain nak baca selawat lagu lain tu, selawat tafrijiyah, selawat tibbiyah, selawat nuriyah, macam-macam lagi selawat ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Tu dipanggil selawat tibbiyah. Untuk kita orang yang sakit, mana-mana orang yang sakit tu kan, dalam hidup dia sentiasa pakai tempat dia sakit. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Ya Allah, selawat salam ke atas Nabi Muhammad, dia bila kita selawat ni, aku ada penyakit-penyakit untuk sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada ni ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar. Ni nuriyah dia panggil selawat-selawat. Kalau tak ada juga hal lain tu, sebutlah mulut kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebut sama. Jangan tunggu dalam maya baru kita nak sebut. Tapi luar maya ni kita sebut sama pada diri kita. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu menceritakan bahawa dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran." Rasulullah sebut, siapa-siapa yang selawat pada aku sekali, Allah akan sebut nama dia sebanyak 10 kali untuk dia. Allah gandakan dia sebanyak 10 kali. Setiap kali mana kita selawat sekali je ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut nama kita di arasy Allah ni 10 kali. Siapa tak suka dalam hidup dia, Allah sendiri sebut, malaikat-malaikat sebut. Orang kita nama dia kena sebut dalam radio pun sebut dia. Ada kadang orang kita ni nama dia disebut dalam pasar raya, sebut dah. Padahal anak dia hilang, anak dia hilang jalan menekan dalam pasar raya. Apa? Nama, orang panggil nama, suka dia. Orang sebut dalam radio nama dia, suka dah dia, suka dah. Ni bukan sebut dalam radio, ni bukan sebut dalam pasar raya. Nama kita disebut di arasy Allah. Lagu mana nak suruh nama kita disebut di arasy Allah? Selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila nama kita disebut di arasy Allah, bila kita selawat pada Nabi Muhammad, nama kita pun malaikat-malaikat pun sebut lagi. Allah hebatnya dia ni. Dia ni begini, dia ni begini. Sentiasa disebut oleh para malaikat Allah SWT. Bila nama kita disebut di arasy Allah, maknanya kita ni ahli syurga Allah. Dia sedang bergerak atas muka bumi. Tak mati lagi, ahli syurga dia tak mati lagi. Nak suruh kita jadi ahli syurga tu, biar orang nampak kita ni ataupun diri kita sendiri ni tahu aku ni alhamdulillah rapat dengan Allah. Mula aku tak berhenti daripada selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu besar daripada ni. Dia kepat, amalan dia kepat. Kalau kita kena jaga sama dalam hidup kita ni. Kalau ni orang biasa-biasa ni tak ada tanda-tanda lagi nak mati. Tanda-tanda nak mati tak ada lagi. Tapi kita ni dah buat amalan ni. Amalan apa dia? Melazimi membaca surah Al-Mulk pada setiap hari. Baca surah Al-Mulk setiap hari. Nak baca bila? Dekat nak tidur. Itu masa yang terbaik lah. Baca surah Al-Mulk ni setiap hari. Sekali sehari mesti baca surah Al-Mulk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratun minal Quran 30 ayat tashfa'u li sahibiha hatta yaghfar lahu tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa fi riwayatin fa akhrajathu minan nar wa adkhalathu al-jannah. Dalam Quran ni ada 30 ayat. Rasulullah sebut ada satu surah dalam Quran 30 ayat. Siapa-siapa yang baca ni tashfa'u li sahibiha, 30 ayat itu boleh jadi syafaat, menjadi penolong pada orang yang baca. Rasulullah sebut ni. Apa ya? Hatta yughfarulah, sehingga diampunkan dosa-dosa dia. Dosa-dosa kita ni banyaklah. Nak tahu kita ni ada dosa tak ada dosa, kita boleh tengok time kita maya. Masa kita maya tu rasa nikmat atau tak nikmat kita maya.
Kalau kita mayat tu rasa nikmat dah kita mayat. Rasa sedap je. Maknanya kita ni Allah banyak dah ampun dosa. Khusyuk je mayat. Nikmat. Tapi kalau mayat tu mula kat takbir Allahu Akbar tu, duk mikir dah, duk mayat dah. Duk mikir dah. Tutup atau tutup dapur tadi. Tengah mayat tu mari dah. Hujan lebat-lebat ni banjir pada. Kita tengah mayat tu dah meraung dah. Raung masuk dalam pasar malam, keluar pasar malam, jalan masuk kedai, keluar kedai. Kabar-kabar bersalah. Kabar-kabar bersalah. Kejut. Allah habis tu. Tanda banyak dosa tu. Orang yang banyak dosa ni dia hilang khusyuk. Dia hilang khusyuk. Di antara tanda kita banyak dosa, kita hilang khusyuk, kita hilang ikhlas. Jadi tak ikhlas. Jadi suka nak mengukir sama. Dia sebut sama. Amalan-amalan kita buat dulu. Ni tanda banyak dosa. Orang yang banyak dosa, tanda dia kata dia rasa tak berat dia nak buat amal ibadah. Mula baca Quran tu mu'adda. Baru a'udzubillah je bagi. Baru a'udzubillah minasyaitanir rajim mu'adda. Banyak dosa dia. Nak sebutnya banyak dosa ni kita boleh cek. Jadi malas nak buat amal ibadah, nak bangun tahajud malam pun susah, nak mayat subuh Jumaat pun payah. Ni tanda dosa ni timbul. Pahala ke mana kita nak buat? Biar kita ni hilang dosa kita ni. Baca surah Al-Mulk. Di antara cara nak hilang dosa kita ni, kerana bila dosa dia jadi berat. Berat nak buat amal ibadah, berat nak tolong orang, berat belakang, jadi malah dah hidup. Jadi tak saga. Hidup ni jadi tak betul dah, jadi seru. Hidup ni dosa ni banyak. Dosa banyak dia akan bawa kesan dalam hidup seorang. Baca Quran pun malah, nak zikir pun malah dalam hidup. Nak buat ke mana ni? Baca surah Al-Mulk. Bila baca surah Al-Mulk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, yaghfarullah. Allah ampun dosa-dosa siapa yang rajin baca surah Al-Mulk. Allah akan ampun dosa. Siapa yang dalam hidup dia baca surah Al-Mulk sama, dia akan baca tu hatta yughfarullah, sehingga Allah ampun dosa-dosa dia. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa fi riwayatin fa akhrajathu minan nar. Dalam riwayat lain Rasulullah kata, siapa yang rajin baca surah Al-Mulk, daripada asal dia dalam neraka, asal dia tempat dia dalam neraka, sampai Allah bertubik dia daripada neraka, dia tempat dalam syurga Allah SWT. Rajin baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tu dia ada mulut lah. Sebab tu apa pesan tadi awal-awal, kalau boleh ngapa surah Al-Mulk ni kita hafal. Tabarakallazii biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pagi-pagi baca tu, malam nak tidur pula baca pula. Tiap-tiap hari dia baca surah Al-Mulk ini. Hadis yang agung ini menunjukkan betapa besarnya dan keutamaan membaca surah ini, kerana ia merupakan sebab untuk mendapatkan syafaat dengan izin Allah. Surah Al-Mulk ni bila kita baca semua, dia akan dapat syafaat dengan izin Allah. Keutamaan dalam hadis ini diperuntukkan bagi orang yang selalu membaca surah Al-Mulk dengan istiqamah. Baca semua tiap-tiap hari. Antara benda yang kita kena buat, baca surah Al-Mulk tiap-tiap hari. Tulis besar dalam rumah kita surah Al-Mulk, tepek di pintu rumah kita tu satu surah Al-Mulk. Kita nak jalan mana pun surah Al-Mulk, baca surah Al-Mulk. Nak tidur tu tepek di atas tu sebelah situ. Nak tidur tu tengok surah Al-Mulk dulu, lepas tu baca surah Al-Mulk, barulah kita tidur. Itu cara dalam hidup kita. Surah Al-Mulk dengan istiqamah disertai dengan kita duk renung ayat kandungan ayat dan menghayati maksudnya. Surah ini termasuk dalam surah Al-Quran. Jadi ia biasa Rasulullah baca sebelum Rasulullah tidur pada malam hari. Belum tidur tu Rasulullah baca surah Al-Mulk ni lah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mendirikan kemah di atas sebuah kubur. Seorang sahabat ni dia jalan, dia tengok ada satu tempat lapar sikit, dia pun
buka kemah. Dia buka kemah. Dia tak tahu bawah tu kubur. Allah, kalau kita tengok ni kan, di Gaza tu, kubur ni duduk tepi jalan. Gali tepi jalan, tanah mayat tu. Dah mayat ramah laju, mati ni tak ada. Siapa berikat ayah anuh diri, bumi diri mayat anak-anak. Tak ada dah, di masjid-masjid tak ada. Mayat gali tepi jalan. Gali tepi jalan tanah. Buat penuh tepi jalan tanah. Kubur ni jadi banyak. Ini negara Arab di kita, tempat kita ya. Di tetek satu tempat. Jauh pula dari masjid tempat kita. Padahal kubur ni biar dekat dengan masjid. Patutnya demikian. Tapi tempat kita ni dia letak pak jintan dah. Jauh je letak kubur. Dia menyebabkan payah orang nak baca doa untuk orang dalam kubur ni sendiri. Dan Rasulullah kata, ni cerita berlaku dalam Rasulullah. Ada seorang ni, dia tengok tanah ada ruang sikit, dia gali, dia buat kemah atas tanah. Kubur di bawah tu kubur. Bawah ni kubur. Kerana sebelum tu dia tidak tahu bahawa tempat itu adalah kubur. Pada waktu itu, waktu mana dia tidur malam tu, dia dengar dari daripada dalam tanah tu, seorang yang baca surah Al-Mulk hingga habis surah Al-Mulk. Dia tidur tu, bunyi surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa habis? Dia lebar dengan berani juga dia. Kalau kita tempat kita ni, kalau dengar gitu tengah tidur, bikin bangun kita. Larilah dia tak tidur dah. Dia dengar siapa habis. Sampailah habis. Bila beliau dibangun daripada tidur dia terus pergi cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ngadu kepada Rasulullah. Disebut pada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku mendirikan sebuah kemah di atas sebuah kubur. Aku tak tahu bahawa itu adalah kubur Rasulullah. Tidur atas tu. Pada masa itu aku dengar seorang membaca surah Al-Mulk hingga habis dia baca surah Al-Mulk dalam kubur tu ya Rasulullah. Bila Rasulullah dengar macam gitu, Rasulullah jawab, hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabr. Rasulullah kata, dialah surah yang menghalang daripada seorang daripada azab kubur. Siapa-siapa yang dia mati, dia baca dulu surah Al-Mulk, dia mati lepas pada dia baca tu, masuk dalam kubur, tak ada azab kubur. Tak ada azab kubur. Tak percaya cuma telah mati tak. Nak tahu ada ke ada. Bila masuk dalam kubur tu, tak ada azab kubur. Bila tak ada azab kubur, Rasulullah kata, hiyal munjiyah. Surah ni menyelamatkan diri kami. Kalau mengajing, duk baca semua, duk hidup dengan surah Al-Mulk ni, selamatlah dari Rasulullah tak banyak selamat apa. Tapi ulama-ulama sebut selamat yang paling besar daripada azab kubur, dan selamat yang paling besar daripada masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dunia ni, kalau ada orang masuk nak curi dari rumah kita baca dah surah Al-Mulk, musamat daripada kecurian tersebut. Kalau ada orang nak mari meropok mu, ketika mu tengah tidur, orang masuk, musamat. Allah tak akan kenal ke orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia sentiasa baca surah Al-Mulk. Mu nak naik kereta, mu baca surah Al-Mulk, selamat jalan Nabi. Sepatutnya mu tu kena berlaku accident, patutnya mu kena selamat. Tapi alhamdulillah, mu baca surah Al-Mulk, mu selamat. Al-Munjiyah, Rasulullah sebut selamat di dunia pun sama, dalam kubur pun sama. Siapa di akhirat saya seksakan. Besarnya nilai surah Al-Mulk ini. Tunjih min azabil qabr. Rasulullah sebut yang menyelamatkan seseorang daripada azab kubur. Ini kena baca lah, buat amalan pada kita. Cuma hamba duk berhati bila hamba duk sebut hadis-hadis ni, duk mengajar di banyak-banyak tempat ni, masjid-masjid ni baca surah Al-Mulk. Lepas mai esok, kadang-kadang tak ada gapo lagi, tak ada wirid gapo, dia baca surah Al-Mulk dah. Setengah-setengah masjid dia baca. Hamba jawab, boleh nak baca ni, boleh kita baca sekadar nak mengajar. Tapi kalau kita baca, lepas pada kita baca tu kita tidur lagi, itu yang terbaik. Tak ada dah kecil. Itu cara terbaik.
Kalau siapa nak baca di masjid tu, boleh lah baca. Baca, tapi lepas pada baca tu kan, senyap lah, jangan kecil. Gitu. Kalau orang tegur pun, dah ke mana tak balik lagi kau. Gitu. Tak boleh ni, baru lepas baca surah Al-Mulk. Nak kena tunggu siapa kau, kita pergi tidur. Kalau kita kecil, batal. Batal bacaan kita tu. Jadi kita kena baca mula dekat nak tidur. Bagi hamba lah, hamba nak sebut kita, nak suruh kita ni berdisiplin supaya kalimah terakhir sebelum kita tidur ialah kita baca Quran. Biar cara demikian. Jangan kita ni penghabis masa dekat nak tidur tu duk belek ekor TikTok. Orang kita ni dekat nak tidur dia belek ekor WhatsApp. Dia duk kari tangan dia tu siapa 2-3 kali dah handphone jatuh atas muka. Lepuh handphone atas muka dia. Tapi dia nak tidur, dia kena hand dia tu dah tahan. Susuk jatuh ni sendiri 2 tahun dia atas muka dia. Ini nak sebutnya orang kita rajin baca TikTok, rajin baca WhatsApp, Quran jadi mana? Quran jadi mana? Jangan gitu. Hamba nak suruh hamba diri juga ni, nak suruh para sikit tolong pakat di kalangan kita. Di antara benda yang kita kena rajin baca surah Al-Mulk. Hari ni malam ni buat lagi. Kok mari ramai-ramai dalam 200-300 orang kita ni, kita cuba buat malam ni. Start malam ni kita baca surah Al-Mulk. Nak tidur tu baca surah Al-Mulk. Mana dah tahu kebetulan ni malam terakhir dalam hidup kita. Dalam hidup kita kita mati jumpa semua. Esok kita masuk kubur tu, kita ingat mula Pak pagi, Pak hari ni. Ingat betul juga Ustaz ni rakyat ni. Kita baru kita jadi untung kita tu. Kerana kita dijaga amalan dalam hidup kita di antara baca surah Al-Mulk. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, "Lau dattu annaha fi qalbi kulli insan min ummati, yakni tabarakal-ladzi biyadihi al-mulk." Rasulullah kata, aku nak sangat biar setiap dalam hati umat-umat aku ni, kulli insan min ummati, di kalangan umat aku semua, di kalangan mereka ni ada surah tabarakal-ladzi biyadihi. Rasulullah kata, aku kalau boleh nak koyak semua lah pokok di kalangan umat-umat aku ni, biar semua dalam hati di kalangan umat aku ni ada surah Al-Mulk. Mulai daripada hari ni belum boleh kita ngapa Quran, ngapa surah Al-Mulk. Tak panjang pun 30 ayat. Kalau surah payah belajar, apa sayat satu lagi. Sebulan ingat surah Al-Mulk. Kalau tak ingat juga tu kan, rendahlah surah Al-Mulk tu. Rendah minum air sabadi saja. Kalau tak ingat juga, sebulan tak ingat juga. Memang benar sungguh lagi. Payah sungguh nak mengapa. Dalam hidup kita ni, biar penuhi hasrat Rasulullah. Rasulullah kata, "Laudattu annaha fi qalbi." Laudattu. Rasulullah kata, aku ni kalau boleh kan, nak suruh lah di kalangan umat aku ni, semua dalam hati dia tu ada surah Al-Mulk. Tak kita penuhi nak ajak Rasulullah ni. Rasulullah nak supaya kita ni dia ada dalam hati kita ni surah Al-Mulk. Bila kita penuhi ajak isteri kita pun kita rasa puas hati dah. Bila orang rumah kita rasa beli sutong untuk molek dah, jangan beli sutong bubuk gitu. Beli sutong tu biar tak molek, sedap. Kalau masak pun sedap, nak buat tupak sutong pun sedap. Orang rumah kita pun malu cari sutong, tengok bubuk tak asin, ambil sutong molek kali, buat balik. We tunjuk kau rumah. Ni. Tangan ni udah lagi gitu. Tangan ni tak pandai lagi gitu. Orang rumah kata, kita ni senyum. Puas hati ya. Sutong tangan ni pun tak apa dah. Boleh dah buat tupak sutong ni saja tu. Kita pun lega hati kita. Kerana dia penuhi hasrat isteri kita. Orang rumah kita kata, mahal ni molek lah beli ni. Molek lah beli tengah-tengah mahal ni. Nanti nak tunggu murah pula tak tahu gila lah. Kalau tunggu murah pula kan mati lah. Kata tak lelaki ni ingat kau isteri ni kan,
Cari juga dah pergi. Pergi juga pergi berlima. Lima. Buat balik kau rumah. Pergi kau rumah. Nak suruh makan makan. Ikut kita nak songkok. Lapar tu ada kita. Ada bakar kita. Ada bakar nak tengok. Somel kau tak jawab. Kalau rumah kita bakar, tak gedai dia. Letak di tekuk dia. Kita pun puas hati. Kalau orang rumah kita buat boleh sabar puas hati, buat kalau Rasulullah biar sabar puas hati. Buat kalau Rasulullah nak suruh aku sabar puas hati. Bila aku jadi puas hati dengan mu ni? Bila mu menghafal surah Al-Mulk. Bila mu ingat surah Al-Mulk kan, tengok tu puas hati hati. Kenapa dia? Kerana mu dalam hati mu tu ada surah Al-Mulk. Ini Rasulullah SAW sebut demikian. Baca pada kita di surah Al-Mulk. Kemudian yang kelima. Yang kelima. Jadi kita melazimi membaca ayat Al-Kursi setelah mana selesai semaya pagi. Lepas semaya jangan cepat nak bangun. Selagi mana tak baca surah ayat Kursi. Ayat Kursi. Tiap-tiap kali mana kita lepas semaya baca ayat Kursi. Ayat Kursi ni dalilnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, "Man qara'a ayatal kursi dubul kulli salat lam yamna'uhu min dukhulil jannah illa al-maut." Rasulullah kata, siapa-siapa yang dibaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma dibaca siapa wala ya'uluhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim tu. Dia baca ayat kursi ni sampai habis tu, setiap kali mana lepas mayat. Setiap kali mana lepas mayat dia baca ayat kursi ni, lam yamna'uhu min dukhulil jannah. Tak ada sebab untuk dia masuk dalam syurga Allah kecuali yang menghalang dia masuk dalam syurga Allah ni tinggal saja lagi. Hak yang menghalang dia masuk dalam syurga Allah. Apa dia? Al-maut. Dia tak mati dah lagi. Siapa-siapa yang lepas mayat dia baca ayat kursi, Rasulullah kata tak ada sebab dia tak masuk dalam syurga. Tak ada sebab. Wajiblah dia masuk dalam syurga. Tinggal saja sebab kalau dia tak boleh masuk lagi, sebab dia tak mati je lagi. Kalau dia mati, masuk syurga dia. Mana mudah-mudah kita nak boleh masuk syurga. Buat di antara benda kita kena buat lepas mayat, jangan cepat nak pergi kalangan. Jangan lepas mayat 5 waktu tu, jangan blogak kat kita. Orang kita nak wisadah lepas lalu sejadi. Itu kadang-kadang tengah-tengah wisadah tu cabut dah kain kanan. Tengah-tengah wisadah cabut dah kain kanan. Logak ni tak tahu nak gimana. Kok jenis malah-malah tu kan. Wisadah tu kat akak langit. Ya Allah, macam biasa lah ya Allah. Amin. Malah benar dia. Orang tanya apa doa mudah benar dia. Doa tu lah Ustaz dulu kini dia selama-lama. Doa jadi doa tu lah malah nak baca. Gak lepas mayat ni Rasulullah kata, lepas mayat mu jangan cepat nak pergi kalangan. Duduk dulu. Siap mayat tu Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Logak lajak ni baca Nabi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ni siapa wala yaquluhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Baca akaklah nangis. Baca doa. Doa tu Rasulullah ajar dia qalamu tinggi. Kalau tak ada orang lah, kita maya di rumah bisa contoh. Atau orang perempuan, kalau dia maya di rumah, tapi kalau maya di masjid, jangan kau tinggi, jangan. Dia berakak kayak dulu dia. Dia waktu mana kita baca doa tu, Rasulullah ajar doa lagi lama, panas. Kau tinggi apa atas, tegak. Panggil ni siapa tegak? Rasulullah kalau dia jauh. Kita doa kau lama kau turun. Lama untuk iman. Yang doa gap kau lama. Lama turun apa atas pohon. Mula tak tangan atas pohon. Nak bayar ke Allah. Ya Allah, mu nak terima. Sini sudah. Mudah jadi. Jangan. Rasulullah ajar lepas mayat baca ayat kursi.
Lepas baca ayat kursi tu kan, masa mustajab doa. Minta lah ke Allah. Lepas maya tu kan, doa royak ke Allah. Royak tu biar macam kita kecek. Jangan kita di doa sampai kita tak faham apa kita doa ya. Orang kita kadang-kadang doa tu, hujan yang ribut ini ya Allah, semilir angin yang berlalu. Mudah ya, tak tahu ke apa dia doa ya. Mari jangan guna bahasa pelik-pelik ya. Macam doa ni ya Allah, aku ni ya Allah, ada seorang tok lelaki aku ni nama dia sekian. Perangai dia ya Allah. Mula startlah kita nak perangai dia ya Allah. Mula-mula menikah kat comel, jauh mula. Tapi dalam menikah ada juga masa-masa dia kasar. Mula kita bayar ke Allah, ya Allah, aku ada isteri aku pula perangai dia gini, payah pertama gini, payah kedua tusuk pahala ni tak payah. Kita boleh bayar ke Allah supaya kita leceh dengan Allah. Banyak so minta ya Allah, aku ni lagu mana pun perangai aku ni ya Allah, janganlah biar aku mati dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Titik air mata kita, berai air mata, minta dengan Allah tu sungguh sampai kita sak tak boleh nak rayak dah ni ya Allah. Mana laju dosa aku ya Allah, tak boleh nak rayak dah. Tiket tu kan mahu sumpuk hati kita, titik air mata tubik berai mata kita. Rasulullah kata titik air mata tubik itu kerana takut pada Allah 70,000 tahun api neraka Allah terpadam untuk diri kita. Ini cara doa. Apa doa ya? Orang kita ni kadang-kadang doa tapi tak sungguh dalam doa dia doa dia tu siapa pikat dan dia tak rasa nikmat doa. Padahal masa doa ni lah masa kita dengan Allah. Sebelum kita doa tu apa dia? Baca ayat kursi. Baca dulu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Baca sama. Pada kita dipanggil 5. Dan yang akhir sekali. Yang akhir sekali pagi ni. Kamu tengok tua-tua ada betul tu belakang banyak kali dah. Pak yang akhir sekali. Ya kena. Ya kita ingatlah insya-Allah. Tolong banyak ke zikir yang dibaca oleh Rasulullah setiap kali pagi dan juga petang. Rasulullah dia baca zikir apa dia? Sekali yang Rasulullah baca Sayyidul Istighfar, penghulu kepada segala istighfar. Penghulu pada segala istighfar ni Rasulullah dia baca tiap pagi tiap petang. Ia dijanjikan dengan syurga pada siapa yang baca, lalu dia meninggal pada hari tersebut, dia mati pada hari itu. Dia baca, dia yakin sungguh dengan baca ayat dia baca. Pagi tadi, lepas mayat subuh, kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Tuhan, mu Tuhanku. Ya Allah, mu Tuhanku. Tidak ada Tuhan melainkan kamu, ya Allah. Khalaqtani, mu buat aku. Wa ana abduka, aku ni hamba-Mu. Wa ana ala ahdika, aku ni dalam janji denganmu. Mastata'tu, aku nak buat supaya mungkin dalam hidup aku ya Allah. Abu'u laka bi nikmatika alayya, banyaknya pahala, banyaknya nikmat-nikmat Mu kat aku ya Allah. Tapi saya ya Allah, wa abu'u bi dzambi, banyak pula aku balas dengan dosa-dosa yang banyak pula ya Allah. Ya aku buat kamu. Faghfirli, tunampunlah dosa aku ni ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada Tuhan melainkan kamu yang boleh mengampunkan dosa ni ya. Jemaah sekalian, oleh kerana pagi ni kita mari belajar ni. Hamba waktu mana hamba duduk belajar dulu, setiap kali mana mari zikir-zikir ni, tok guru hamba dia akan baca, kemudian dia suruh kita ikut ramai-ramai. Hamba pagi ni hamba nak baca dulu. Jadi jemaah-jemaah tolong ambillah ijazah ni, ijazah bacaan ni. Ingat sampai bila-bila lah pagi ni. Kita mari pagi ni kita boleh so ijazah dalam keadaan kita belajar biri yang dibaca oleh Rasulullah. Hamba pun nak baca juga ni, jemaah-jemaah ikut ramai-ramai. Ikut ramai-ramai ni tanda kita ni belajar, dan tanda kita ambil ijazah doa ni. Lepas pada hamba habis baca doa ni, hamba sebut
saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada pagi ini. Jemaah-jemaah jawab, kami terima dah doa ini. Boleh Ni cara kita belajar lah. Cara kita belajar. Kalau kita camuk, kita tak buat gini ni. Tapi oleh kerana kita duduk kuliah tiap-tiap hari masa gini ni, dan kita ambil, jemaah boleh ingat sampai bila-bila. Sebut pada anak-anak, kita ni ambil dah ijazah dengan Ustaz Ahmad Dazuki pagi Jumaat, ingat tarikh kita ada ni sampai bila-bila. Bila kita mati masuk ke kubur saya sebut, mereka tanya, mu belajar dengan siapa? Aku belajar dah dengan Ustaz Ahmad Dazuki atas dunia ni. Dah aku ambil ijazah ni, ijazah doa ni. Boleh Ambo dulu pun ambo ambil ijazah gini juga dengan tutup guru ambo. Jadi ambo nak baca lah doa ni daripada kitab ni. Tuan-tuan yang pegang kitab ni, tuan-tuan tulis berapa hari bulan, hari berapa kita terima ijazah kepada doa ni semua. Ambo baca, jemaah-jemaah ikut Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunub illa anta. Saya ijazahkanlah semua doa ini pada semua jemaah yang hadir pada pagi ini. Ni doa ni jemaah-jemaah buat amalan. Start daripada hari ni jangan tertinggal daripada kita buat amalan. Kalau kita terlupa, ambil kitab ni. Ambil kitab ni, baca balik. Tiap-tiap hari, pagi sekali, petang sekali. Petang tu masa mana? Lepas pada Maghrib. Sebaik-baiknya lepas pada Maghrib lah. Lepas mayat, lepas Maghrib tu kan, kita baca. Pagi bila? Lepas pada subuh. Lepas pada subuh tu kan, mulut kita sebut lalu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ni kalimah ni kalau kita perhati molek doa ni kan, tak adalah doa yang paling comel yang diajar oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun ajar kepada kita untuk kita ni dapat dalam hidup kita ni. Kalau kita baca sekali ya, Rasulullah kata membaca sekali ya pagi. Belum sampai pada asar hari, sebelum sampai Maghrib hari tu mati. Mau masuk dalam kubur tu, jalan terus ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa baca lepas pada Maghrib, dia baca lepas pada Maghrib. Kemudian belum subuh pagi esok tu mati dia. Dia masuk dalam kubur lepas subuh tu kan, orang tanya jenazah dia tu masuk kubur tu masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini ya doa mudah je kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ni sayyidul istighfar. Dia bagi penghulu kepada segala istighfar yang ada. Daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah sebut sayyidul istighfar an yaqul al-abd, penghulu pada istighfar ni seorang hamba tu dia baca gini, dia sebut gini, Rasulullah sebut Allahumma anta rabbi, ya Allah mu Tuhan aku, kita sebut la ilaha illa anta, tak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah, khalaqtani, menciptakan aku ya Allah, wa ana abduka, aku ni hamba-Mu ya Allah, wa ana ala ahdika, aku ni dalam janji denganmu ya Allah, wa wa'dika, aku cuba tunai janji dengan aku janji denganmu ya Allah, mastata'tu, supaya mungkin dalam hidup aku ya Allah, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, ya Allah melindungilah aku daripada kena kau diri aku sendiri ya Allah,
Aku ni banyak belajar buat nak pada diri aku sendiri, ya Allah. Mu tolong lindung, ya Allah. Jangan bida aku akan nak pada diri aku sendiri, ya Allah. Abu ulaka bi nikmatika alayya. Banyaknya nikmat hak-Mu ke aku, ya Allah. Kita sebut pada Allah. Wa abu bi dzambi. Tapi banyak pula dosa aku dengan nikmat-nikmat hak-Mu ke aku, ya Allah. Faghfirli. Ya Allah, mu tolong ampunlah dosa aku ni, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa ni kecuali Mu lah, ya Allah. Dia boleh ampunkan dosa ni, ya Allah. Rasulullah sebut man qalaha minan nahar. Siapa-siapa baca kalimah ni waktu mana dia tengah-tengah siang hari, pagi hari tu dia baca, muqinan biha, penuh dengan keyakinan. Dia baca tu yakin sungguh. Dia ingat balik makna-makna yang dia baca. Pak Ambo dah sebut hari ni, para hadis sekarang ingat model. Kita yakin famata min yaumi, tapi hari tu kebetulan dia mati. Mati hari sebut qabla an yumsi. Belum sampai malam, belum sampai malam tu mati dah dia. Wa huwa min ahlil jannah. Dia di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia ni lagi, dia ni di kalangan ahli syurga. Rasulullah sebut gitu. Wa man qalaha min al-lail. Siapa-siapa baca kalimah ni waktu mana malam, start daripada maghrib dekat dia baca. Wa huwa muqinun biha. Dia baca tu dia yakin sungguh. Rasulullah kata dengan hak dia baca tu. Famata. Kemudian dia mati qabla an yusbih, sebelum mana subuh. Bahawa min ahlil jannah. Rasulullah kata dia mati yang itu, saat mana dia mati itu, dia di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang kita kena buat dalam hidup kita ni. Setiap kali mana kita ni hidup dalam keadaan kita ni bersiap sama, jaga sama untuk kita nak menghadap depan Allah Subhanahu wa taala. Inilah lebih kurang cara ni. InsyaAllah kita sambung bulan depan pula. InsyaAllah sentiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah ni. Yang ketujuh, hamba akan sebut lagi. Yang ketujuh, yang ke-8 sampai yang ke-20 lebih rasa. Ada amalan-amalan yang kita kena jaga pada diri kita ni, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan pada diri kita lah dalam pertemuan yang baik ini, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang salih. Jemaah-jemaah boleh dapat kitab ni tu ada 10 riyal kitab ni. Lepas tu kitab ni pula ada nombor akaun sekolah hamba. Jemaah-jemaah nak tolong siapa-siapa yang ada duit-duit zakat, duit-duit fidyah dan sebagainya. Hamba nak sangatlah nak bagi nak buat masjid, nak buat di Kuala Terengganu tu ada shop masjid hotel siap lagi, ada sikit lagi. Kemudian hamba buat juga masjid di Pulau Langkawi. Kemudian ada juga jemaah-jemaah yang ada duit-duit lebih pada kita nak niat untuk arwah ayah, arwah mak kita tu, boleh benar lah. Hamba tengah buat lagi sekolah di Jalan Tok Kahal, nak buat asrama untuk pelajar-pelajar perempuan. Kalau jemaah-jemaah ada kelapangan di sini. Di samping ada produk yang disebut dengan ni hak sifat, produk sifat ni. Jemaah hak mana mimpi pelik-pelik tu, mimpi saka banyak. Dia belakang dia rasa sakit. Dia disebut dengan gotu dia ni, pada ujung-ujung jari kaki ni kebah-kebah dan sebagainya. Itu sapu minyak yang baca ayat ru'yah. Ni lotion ni jemaah-jemaah sapu di jari-jari kaki angin kita ni, sapu sikit-sikit ya. Kalau panas teruk tu, rasa panas, rasa nyum-nyum, tanda kita ni gangguan tu memang berlaku pada tubuh badan kita. Rasa teruk. Tapi kalau kita sapu tetap rasa kot satu, relax ya. InsyaAllah tak ada lah tu. Kalau muka tak ada, kalau muka tak ada. Ni lotion ni bukan lotion pemutih muka ni, jangan salah anggap. Jangan letak muka, jangan. Kalau mau tengok kotak putih gini kan, letak muka juga kita. Jangan. Ni bukan lotion pemutih muka ni. Tapi ni dia panggil sejenis, dia panggil minyak berangi. Minyak berangi gitu. Pagi ni boleh beritahu dia buat promosi pagi ni untuk ada ni. Mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan pada diri kita. Di samping ada safran, boleh sebut lah. Safran ni pun ada pada jemaah boleh dapatkan tepi ni. Kemudian kalau tak ada juga ambil pamphlet tu lah, pamphlet sekolah hamba tu, ada nombor akaun sekolah hamba ni. Ada jemaah boleh pergi mana-mana bank dekat caca ada permission bank tu, maya sunat istiqarah dulu sana kita. Nak demo kau tak demo, nak infak kau tak infak. Ada tu mudah-mudahan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. اللهم تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والتف بنا يا الله إنك أنت اللطيف الخبير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إن عبادك وإيمانك في فلسطين وفي سوريا وفي أركان وفي كل مكان قتلوا وشردوا وطردوا وأخرجوا من ديارهم ودينهم. اللهم أهلك الكفر والمنافقين الذين يكذبون أولياء ويصدون الناس عن سبيلك. اللهم أحصهم عددا. اللهم اقتلهم بددا. اللهم لا تبق منهم أحدا. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك من ظلمنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.